Assalamualaikum. Hai, saya Mazlina Abdul Majid adalah instruktor anda untuk chapter 3 atau bab 3 berkenaan dengan requirement writing technique. Okay, di dalam chapter 3 ini terbahagi kepada dua subtopik, iaitu berkenaan dengan requirement writing techniques dan juga requirement analysis strategies. Di akhir chapter ini, pelajar akan mempelajari berkenaan dengan cara-cara untuk menulis requirement menggunakan teknik yang sesuai dan juga mengenal pasti strategi untuk menganalisa requirement kepada sistem yang sesuai. Dalam penulisan requirement terbahagi kepada beberapa teknik yang membantu penulisan tersebut. Okey, teknik yang pertama iaitu synthetic requirement pattern. Teknik ini melibatkan penulisan requirement dalam bentuk English yang mudah, atau bahasa Inggeris yang mudah, ya. Yang kedua adalah structure English. Structure English ini melibatkan penulisan dalam bentuk pengaturcaraan yang menggunakan kata nama dan kata kerja bagi mentafsirkan input kepada output, ya. Dan yang ketiga adalah decision tree, yang mana penulisan requirement ini melibatkan penggunaan keputusan logik yang kompleks, yang mana ia juga menggunakan keadaan condition and action. Okay? So kita akan melalui ataupun kita akan melihat kepada setiap teknik-teknik ini dengan lebih lanjut selepas ini. Dalam penulisan yang melibatkan synthetic requirement pattern, terdapat sinteks yang perlu anda fahami, ya. So melihat kepada gambar rajah ini, di sini adalah sinteks berkenaan dengan penulisan requirement dalam bentuk synthetic requirement pattern. Okay, sinteks ini bermula dengan penggunaan when, when di mana bila keadaan itu berlaku, under what condition, kepada sistem yang diguna pakai, ataupun nama sistem yang terlibat. Okay, dan penulisan itu ada perlu ditulis dalam bentuk shall, might atau should, yang mana jika ada sebarang proses yang berkaitan, ia perlu dikaitkan bersama, dan juga jika ada objek yang terlibat, dan juga detail of the object. Okay. So seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut bagaimana mengguna pakai sinteks ini. Okay, sinteks ini digunakan dalam 4 jenis requirement. Okay. Yang pertama iaitu anonymous system activity, yang kedua user interaction, yang ketiga interface requirement, dan yang keempat adalah jika melibatkan condition. Okay, so yang pertama anonymous system activity, ya. Yang mana dalam anonymous system activity ini ia melibatkan penggunaan sistem activity dan juga user yang mana ia tidak berinteract ataupun berinteraksi dengan aktiviti. Contohnya di sini adalah formula yang digunakan adalah the system shall, should or will, and also the process verb. Contoh di sini itu adalah contoh sinteks yang digunakan. Contoh yang melibatkan sinteks ataupun contoh requirement yang digunakan dalam sinteks ini adalah seperti berikut, ya. The system is the clinic management system. Okay. Sama ada you pilih shall, should or will. So di sini adalah shall, di mana ia dalam keadaan antara perlu ataupun tidak, ya. View the clinic logo as the footer. Okay, this is the process for the system. What the system, apa yang sistem itu perlu lakukan. So this is adalah contoh penulisan untuk autonomous system activity. Ya. Okay.
Yang kedua adalah user interaction, yang mana sistem berinteraksi dengan user. Okay. Formula ataupun sintak yang digunakan adalah the system shall, should or will provide kepada siapa with the ability to perform the process. Contoh, clinic management system, okay, that's the system. Sama ada you pilih shall, should or will. Okay, di sini should, meaning that it's a must, it's a must. Allow nurse, okay. Whom tadi adalah the nurse lah, user kat situ to create record for patients, edit the information in the system and view patient history. So this is the process yang dilakukan oleh user tadi ataupun whom tadi, iaitu nurse, di dalam clinic management system. So penulisan yang seterusnya adalah interface requirement, yang mana sistem bergantung kepada sistem yang lain. So contoh sintak dekat sini adalah the system shall, should or will, okay, provide to whom, with the ability to do the process, right? And where the process and also the object. Object is the another system dan yang involved lah. Okay, contoh di sini, the clinic management system, the system should, okay, either you choose shall, should, will, allow patient, which is the user, to create record for patient, edit the information system, view patient history. So this is the process. On mobile phone, this is another system that is being used, okay, or depending on. Okay. Okay, cara penulisan sintaktik seterusnya adalah jika melibatkan conditions, yang mana formulanya adalah seperti berikut, iaitu under, when or what conditions. Okay, the system shall, should, will provide whom with the ability to do the process or with any object that you depend on or the system that you depending. Okay, and the detail of informations of the system. Example, okay, if the condition dekat sini, if the camera detect movement in the house, okay, that's the condition, that's the situation kat sini. The system shall, okay, capture the image and send to the Dropbox, right? So the rest is still similar to the one that you have learned, sama saja seperti apa yang anda belajar sebelum ini, cuma penambahan kepada condition sahaja di dalam syntactic requirement writing conditions. Okay? So itu adalah 4 jenis penulisan syntactic requirement pattern yang perlu para pelajar ingati. Seterusnya kita akan mempelajari berkenaan dengan structure English, So structure English ini adalah penulisan yang mana melibatkan kepada penggunaan konsep of programming. Okay? Penggunaan programming dekat sini, yang mana daripada kalau kita lihat dalam gambar rajah ini, daripada plain English ataupun sebarang maklumat yang kita gather daripada user, okay, any form of language, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggeris, maklumat tersebut perlulah ditukar ke dalam bentuk structure English. Okay, structure English ini adalah maklumat dalam bentuk programming. Okay, dan seterusnya maklumat tersebut ditukar ke dalam pseudocode dan juga ke dalam program, okay, diprogramkan. Jadi memang terdapat perbezaan antara structure English dengan pseudocode ini sendiri, okay. So kalau kita lihat di sini, pseudocode seperti mana yang anda sekalian fahami ataupun telah pelajari di dalam beberapa courses sebelum ini, ia melibatkan penggunaan bahasa yang mirip kepada pengatursyaraan yang bakal digunakan. Okay. Walau bagaimanapun,
structure English ini lebih kepada penggunaan bahasa, ya, penggunaan bahasa. So dekat sini kita menggunakan bahasa Inggeris, ya. Penggunaan bahasa yang mana ia ditulis dalam bentuk bahasa yang mudah difahami. Okay. Contoh dekat sini, program bigger of 2, read in a number. Okay, not read A. Okay, read A tu dia dah selepas kita memahami apa yang perlu buat, barulah kita menulis sudut kod. Okay, read in second number. Yeah. If the first number is bigger than the print number, then you have to do what? Okay, otherwise print out the other number. So itu adalah cara bagaimana penulisan structure English yang menggunakan penggunaan bahasa. Okay, so dalam penulisan structure English ini, ia melibatkan penggunaan bahasa-bahasa tertentu. Okay, contohnya dekat sini, common verb yang kita gunakan adalah seperti yang diguna pakai dalam sudut kod itu sendiri. Seperti read, accept, get, writing, print and so on. Okay, nouns juga diguna pakai ataupun kata nama untuk variable tertentu, attribute tertentu ataupun data flow, input and output tertentu. Dan structure English ini dia fokus kepada menukarkan maklumat ke dalam bentuk output, ya, maklumat input ke dalam bentuk output. Okey, ini adalah contoh bagaimana penulisan structure English yang melibatkan kepada condition seperti if condition. Okey. So, sintak yang dipelajari yang perlu difahami di sini adalah if condition, then what is the solutions, else what is the solution and if. Okey. So, ia mirip kepada penggunaan sudut kod tetapi dalam bentuk penulisan bahasa yang lebih lengkap, ya. Okey, ini pula adalah contoh melibatkan kepada case statement. Okey, so di dalam case, seperti yang kita maklum, case terbahagi kepada beberapa solutions dan maklumat tersebut perlulah ditulis dengan jelas bagi memastikan maklumat yang diperolehi daripada pengguna ditafsirkan dulu dalam bentuk bahasa yang mudah, iaitu dalam bentuk structure English. Okey, ini pula adalah contoh penggunaan for statement, ya. For melibatkan looping ataupun pengulangan. Okey, kalau dilihat di sini, contoh for index equal to initial to final do, statement in loop and for. Okay, so penulisan di sini melibatkan kepada penulisan yang lengkap, ya, bagaimana proses pengulangan itu berlaku. Okay, seterusnya adalah while statement. Bagaimana penulisan dia hampir sama seperti yang statement-statement sebelum ini, hanya perbezaan dia adalah ia melibatkan penggunaan while. And while, ya, while, do and while. Ini mesti ada di dalam penulisan while. Okey, so seterusnya kita akan mempelajari berkenaan dengan decision tree. Decision tree ni adalah teknik yang ketiga dalam penulisan requirement. Okay, so decision tree ini melibatkan penggunaan condition dan juga action, ya. Dan condition dan action ini dibahagikan kepada 4 parameter, iaitu condition start, rules, action start and action entries. Condition mewakilkan ataupun diwakili dalam bentuk rules, ya, yang menjadikan kepada yang digunakan dalam menghasilkan keputusan. Okay, rules yang digunakan untuk keputusan. Action pula adalah diwakilkan dalam bentuk pelbagai action yang berkaitan dengan condition ataupun solutions, ya.
Okay. So bagaimana kita mengenal pasti condition and apakah action yang sesuai. Okay. So kalau lihat di contoh ini melibatkan penggunaan satu statement iaitu watch TV until 10 p.m. Okay, that's probably one requirement. Satu contoh requirement. Then seterusnya go to the bed. Okay. So dalam situasi ini condition dia adalah until 10 p.m. That's the condition, So action dia adalah either sama ada you akan para pelajar akan menonton TV ataupun pergi tidur ataupun ke katil. Okay. So that's the actions ataupun what will be the effect from the conditions. Okay. Conditions adalah until 10 p.m. and action is that ada dua action dekat sini, di sini. Okay, so contoh yang seterusnya itu contoh mudah lah, berkaitan dengan penggunaan condition and action. Seterusnya kita ada satu lagi contoh yang agak kompleks sikit berkenaan dengan payroll system. Okay, payroll system ni adalah berkenaan dengan sistem gaji di syarikat. Okay, so di dalam payroll system ini, keadaan di sini, rules di sini terdapat 6 rules iaitu 6 situasi. Okay, 6 rules atau 6 situasi yang mana condition dia adalah merujuk kepada employee type and also hour work. Okay, that's the conditions. So, jika employee type adalah berjenis salary, okay, dan hour work dia adalah more than 40 hours. Okay, that is the rule number 1. Okay, rule number 2, employee type is working hourly and then the work hour is more than 40 hours. Okay, so each of the rules yang ada di sini sampai 6 rule tadi, rule ni, setiapnya mempunyai action yang tertentu. Okay, kalau lihat kepada rule yang pertama, employee type adalah salary, hour work dia adalah more than 40 hours. So, pay base salary dia adalah dibayar. Okay, so pekerja akan dibayar pay base salary. Jika employee type adalah hour, H, dan hour work dia adalah more than 40 hours, so salary dia dibayar bergantung kepada calculate hourly wage and also produce absent report. So ini adalah action yang perlu dilakukan. So sekiranya employee type itu adalah salary dan work hour dia only 40 hours, okay, so dia dibayar gaji pay base salary. Yang keempat, rules yang keempat adalah employee type adalah H, hour work dia adalah 40 hours, so dia gajinya dibayar berdasarkan kepada jam yang dia bekerja. Okey, dan seterusnya. Rules nombor 5 dan nombor 6 mengguna pakai action yang tertera di bahagian di dalam tabel ini. Okey. So, melihat kepada maklumat yang banyak berkenaan dengan rules, condition and action dekat sini, di sini, bagaimana kita boleh mengecilkan ataupun memendekkan rules yang ada supaya maklumat ini nanti boleh ditulis dalam bentuk pengatursyaraan yang lebih mudah. Okay. So, di sini juga ada sedikit tips bagaimana para pelajar boleh mengetahui dalam penulisan rules. Okay, berapa banyak rules yang perlu ditulis. Okay, biasanya dia berkaitan dengan employee type tadilah. So, kalau employee type adalah 2, okay, hour work adalah 3, so rules biasanya 2 kali 3. Employee type, okay, kali dengan hours. Alright, so di sini ada 6 rules. Walau bagaimanapun, 6 rules ini boleh dipendekkan menjadikan satu table yang lebih simplified, lebih mudah.
Okay, so di sini jika kita lihat kepada penggunaan action and condition tadi, daripada 6 rules, okay, table ini dimudahkan atau becoming a simplified table dengan hanya mempunyai 4 rules sahaja. So rule mana yang dipendekkan di sini? Okay, so melihat kepada situasi ini, sebenarnya rule number 1 and number 3 kita boleh combinekan kerana ia melibatkan action yang sama. Okay, so di sini situasi dia doesn't matter ataupun tidak kisah you employee type salary, okay, our work dia more or less, okay, solution dia, action dia adalah sama, ya, seperti number 1, rule number 1, rule number 3 and rule number 5. Okay, so apabila rule number 1, number 3 and number 5 tadi digabungkan, okay, so rules telah dipendekkan menjadi 4 rules sahaja. Okay, ini adalah penerangan lebih lanjut bagaimana proses pemendekan rules itu berlaku. Ya, para pelajar boleh mempelajarinya ataupun membacanya untuk pemahaman yang lebih lanjut. Okay, so dari rules yang telah dipendekkan tadi, ya, maklumat tersebut dapat ditukarkan daripada decision table ke dalam bentuk structure English dan seterusnya daripada structure English ke pseudocode dan juga diprogramkan. Okay, so that's the flow ataupun begitulah caranya bagaimana maklumat daripada pengguna ditukarkan ke dalam bentuk bahasa yang akan digunakan dalam sistem. Okay, so kita kini telah di akhir subtopik 1 chapter 3. Seterusnya kita akan mempelajari subtopik 2 chapter 3. Seterusnya subtopik kedua chapter ketiga iaitu requirement analysis strategy. Di dalam requirement analysis strategy terdapat pelbagai strategi yang boleh dipelajari untuk menganalisa maklumat. Strategi yang pertama iaitu business process modeling notation. Strategi ini melibatkan penggunaan graf untuk menganalisa ataupun untuk mewakilkan maklumat ke dalam bentuk yang mudah difahami. Okay, maklumat tersebut lebih kepada maklumat berkaitan dengan business process. Seterusnya adalah Unified Modeling Language. Ya, Unified Modeling Language atau dikenal sebagai UML adalah satu strategi yang boleh diguna untuk menganalisa requirement dalam bentuk pelbagai diagrams. Okay, kebiasaannya Unified Modeling Language ini berkait dengan konsep Object-Oriented Programming. Strategi yang ketiga iaitu penggunaan flowchart. Ya, so flowchart ini adalah standard proses flow yang diguna pakai dalam kebanyakan maklumat yang perlu ditafsirkan, okay, ataupun perlu dianalisakan. Penggunaan flowchart ini digunakan bagi menunjukkan keseluruhan aktiviti bersama dengan logik yang sesuai. Data flow diagram ini lebih dikenali sebagai traditional approach, yang mana kini structure approach ataupun object oriented approach lebih diguna pakai. Okay, so ini adalah 4 jenis strategi yang boleh dipilih dalam menganalisakan requirement bagi sesuatu sistem. Di dalam bab 3 ini ataupun chapter 3 ini terbahagi kepada 5 kesimpulan yang pelajar perlu mengetahui mengenai chapter 3 ini. Okay, so kesimpulan pertama adalah berkenaan dengan maksud requirement writing itu sendiri. So requirement writing adalah satu proses yang memindahkan maklumat daripada pengguna ke dalam bentuk maklumat yang boleh dibaca bagi penghasilan sistem.
Ya, terdapat pelbagai teknik yang telah anda pelajari untuk menulis maklumat-maklumat tersebut. Okey, so teknik yang pertama iaitu synthetic requirement pattern. Okey, so teknik ini adalah menggunakan bahasa biasa ataupun dikenali sebagai natural language untuk menukarkan maklumat pengguna kepada maklumat yang boleh dibaca ke dalam sistem. Teknik yang kedua pula adalah structure English. Ya, structure English ini digunakan apabila keperluan itu melibatkan penggunaan proses logik seperti pengulangan, keputusan yang tertentu yang mana ia tidak melibatkan satu proses yang sangat kompleks. Ya. So teknik yang ketiga adalah decision table yang mana ia digunakan apabila keperluan itu melibatkan kombinasi of pelbagai conditions. Okay. Alright, so di dalam chapter 3 ini juga anda akan mempelajari ataupun anda telah mempelajari metod-metod yang digunakan untuk menganalisa requirement seperti UML, Business Process Modelling, Flowchart dan juga Data Flow Diagram. Yang mana metod-metod ini digunakan untuk membantu dalam menganalisa sistem requirement. Okay, so itu saja. So saya ucapkan selamat maju jaya kepada pelajar dalam memahami chapter 3 ini atau bab 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum.